Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis. Yang dihormati barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana. Penjaga masa, seterusnya guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Rakan-rakan, saya pasti rakan-rakan pernah menerima hadiah hari jadi. Hadiah apa yang rakan-rakan terima itu? Mari dengar cerita saya hari ini. Cerita bertajuk Hadiah Hari Jadi. Pada zaman dahulu, di sebuah pekan, ada seorang saudagar yang mempunyai sepasang anak kembar. Seorang bernama Abdul Wahab dan seorang lagi bernama Abdul Wahab. Apabila kedua-dua anaknya berusia 15 tahun, saudagar itu pun menawarkan hadiah bersempena hari jadi mereka. Mereka dibenarkan untuk memilih hadiah masing-masing. Saudagar itu pun menghadkan nilai hadiah sebanyak 100 dinar setiap seorang. Abdul Wahab meminta emas, lalu diberi oleh bapanya sekeping emas bernilai 100 dinar. Abdul Wahab pula meminta hadiah buku, lalu diberikan oleh bapanya sebuah buku tebal hikayat 1001 malam bernilai 100 dinar juga. Abdul Wahab berasa gembira kerana mempunyai simpanan emas. Dia berkira-kira nilai emas itu akan bertambah pada masa akan datang. Dia pun berfoya-foya dan membazirkan wangnya setiap hari. Abdul Wahab pula berasa seronok mendapat buku itu. Dia membaca buku itu siang dan malam. Dia merasakan seperti tidak mahu berhenti membaca buku itu. Baginya, cerita di dalam buku tersebut semuanya menarik. Setelah genap setahun, tiba pula giliran hari jadi saudagar. Dia memanggil Abdul Wahab dan Abdul Wahab. Saudagar meminta hadiah berganda daripada hadiah yang pernah diberikan kepada anaknya dahulu. Abdul Wahab berasa senang hati. Dia mengeluarkan simpanan emasnya. Dia membawa emas itu ke pekan. Dia menjual emas itu di kedai emas. Dia gembira kerana emas itu sekarang bernilai 200 dinar. Abdul Wahab membawa bukunya ke pekan. Dia hendak menjual buku tersebut. Namun begitu, tidak ada seorang pun yang mahu membeli buku tersebut. Tiba-tiba, setelah penat berjalan, Abdul Wahab ternampak orang dari istana memakai pakaian kebesaran orang istana. Orang istana itu membuat pengumuman. Dia menyatakan bahawa pada malam ini raja akan mengadakan sayembara bercerita. Rakyat dipersilakan ke istana untuk mengambil bahagian dalam sayembara itu. Abdul Wahab tidak melepaskan peluang tersebut dengan berbekalkan cerita yang pernah dibaca. Dia menyertai sayembara itu. Akhirnya, Abdul Wahab telah memenangi pertandingan itu. Tibalah masanya sambutan hari jadi di rumah saudagar. Saudagar menjemput kenalan dan sahabat handai di pekan itu. Makanan dan minuman yang lazat disediakan untuk para jemputan. Saudagar meminta Abdul Wahab dan Abdul Wahab menyerahkan hadiah di hadapan para jemputan. Abdul Wahab dengan wajah ceria menyerahkan hadiah bernilai 200 dinar. Saudagar memuji anaknya di hadapan para jemputan. Abdul Wahab datang berjalan tunduk di menghadap ayahandanya. Kata saudagar, anak kanda Abdul Wahab, mengapa berwajah muram? Ayahanda sudah menduga anak anda akan kecewa kerana memilih buku. Lalu Abdul Wahab meminta izin kepada ayahandanya dan
para jemputan untuk bercerita. Setelah dipersetujui ayahandanya, Abdul Wahab memulakan ceritanya. Para jemputan yang tadi bercakap-cakap sesama sendiri, kini senyap. Mereka menumpukan perhatian kepada Abdul Wahab yang sedang bercerita. Mereka tertawa apabila berasa lucu. Mereka menitiskan air mata apabila berasa sedih. Mereka terpesona mendengar Abdul Wahab bernazam. Tuntutlah ilmu ke negeri Cina, kerana ilmu sangat berguna. Orang berilmu hidup bahagia, sepanjang hayat hidup sempurna. Selain itu, Abdul Wahab juga bersyair dan berpantun semasa bercerita. Apabila Abdul Wahab menamatkan cerita, para jemputan memberikan tepukan yang sangat gemuruh. Para jemputan berasa terhibur dengan cerita Abdul Wahab. Akhirnya, ayahanda Abdul Wahab berasa insaf. Dia lantas berdiri dan memberikan hormat kepada Abdul Wahab. Wahai rakan-rakan sekalian, benarlah, emas memang berharga. Buku pula jika disimpan semakin usang dan tidak berharga. Tetapi sebenarnya ilmu diperoleh daripada buku. Itulah yang lebih berharga daripada emas. Seperti kata-kata hikmat, membaca jambatan ilmu, yang jelas menggambarkan buku sangat penting dalam kehidupan kita. Dengan buku, kita boleh mendapat banyak pengetahuan dan jadikanlah buku sebagai teman setia kita. Ingatlah, sesiapa pun kita, apapun cita-cita, yang paling penting, rajin-rajinlah membaca buku. Air kopi di cawan kaca dihidangkan pula untuk tetamu. Marilah kita semua membaca kerana membaca jambatan ilmu. Sekian cerita saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.